Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. بسم الله وبالله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullahu taala. Dan kita masih lagi dalam perbincangan hal yang berkaitan dengan suami dan isteri. Apakah perkara yang halal dan apakah perkara yang haram dalam hubungan suami dan juga isteri. Maka dalam pertemuan dan pengajian kita yang lepas-lepas, kita dah bahaskan tentang sebahagian undang-undang kekeluargaan, undang-undang yang berkait antara suami dan juga isteri. Iaitulah bermula daripada perkenalan, bermula daripada pertunangan. Maka di dalam pertunangan itu ada batas-batasnya. Ada perintah agama dan ada larangan daripada agama. Maka sehinggalah sampai kepada perkahwinan, maka ada undang-undang dalam perkahwinan. Maka setelah mana menjadi suami dan isteri, maka di situ ada juga undang-undang yang halal dan haram. Itu kita dah bahaskan apakah yang halal yang boleh kita lakukan dan apakah yang haram. Kemudian bila sudah bersuami dan isteri, sudah tentu ada persengketaan. Maka Islam mengajarkan kepada kita, memberikan panduan kepada kita apakah yang perlu kita lakukan di saat berlakunya sengketa antara suami dan isteri, baik di sebelah suami, baik di sebelah isteri. Maka seandainya tidak ada jalan yang baik untuk meneruskan hubungan suami dan isteri, maka Islam memberikan panduan bagaimanakah nak menyelesaikan masalah itu, bagaimanakah ingin memutuskan ikatan suami dan isteri tadi itu. Maka ada cara yang digariskan mengikut agama kita dan ada jalan-jalan yang diharamkan dalam agama kita. Maka setelah berlakunya perceraian antara suami dan isteri, dah habis dah kan, maka suami ataupun isteri yang diceraikan tadi itu apakah boleh kembali kepada suaminya yang asal. Maka kita bahas dalam pertemuan kita pada bulan yang lalu, ada cara-cara dan ada kaedah-kaedahnya bagi pasangan itu, bagaimanakah seandainya mereka telah berpisah untuk mereka hidup bersama kembali. Habis cerita suami dan isteri, maka dia pada perbahasan kita pada malam ini, kita bahaskan pula tentang hasil daripada perkahwinan ataupun hasil daripada suami dan isteri yang berkahwin tadi itu, maka melahirkan anak. Maka anak itu juga ada perbahasannya. Apakah undang-undang bagi hubungan anak dan juga orang tua dia. Maka perbahasan kita pada malam ini yang bertajuk hubungan antara orang tua dan juga anak. Hubungan antara orang tua, yakni ibu dan ayah, kepada anaknya, bukan lagi antara suami dan isteri. Jadi hari ini kita nak bincang tentang hubungan ibu dan ayah dengan anak, dan juga nanti terkait juga hubungan antara suami dan isteri bila mana kita membahaskan tentang anak. Islam memelihara nasab. Jadi yang pertama kita kena faham bahawa undang-undang di dalam Islam ini tidak lain dan tidak bukan, dia pasti memberikan kebaikan kepada kita. Fitrah manusia mengakui benda itu.
Jadi setiap perintah dalam agama ia memberikan kebaikan kepada kita. Setiap perkara yang dilarang dalam agama kita bukan nak menyekat kebebasan kita, tetapi kerana di sana ada perkara yang buruk yang akan berlaku kepada kita, maka Islam meletakkan penghalang di situ, iaitu haram untuk kita lakukan hal yang demikian. Anak adalah rahsia orang tua dan pemegang keistimewaannya. Waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang, dan sewaktu ia pulang ke rahmatullah, anak sebagai pelanjut dan lambang keabadian. Jadi yang pertama, bila mana laki-laki dan wanita ini berkahwin, jadilah mereka sepasang suami dan isteri, mereka menginginkan anak. Kenapa kita inginkan anak? Kerana anak itu antaranya akan memberikan ketenangan kepada kita. Bila kita kan ada anak, maka anaklah akan mengikat hubungan kasih dan cinta suami dan isteri. Ramai antara pasangan yang mungkin mereka tidak lagi bahagia hubungan suami dan isteri itu, tetapi masih menjadi suami dan isteri kerana anak itu yang mengikat hubungan itu. Kalau tak ada anak, cerai lama dah. Tapi sebabkan melihat anak-anak mereka, maka terpaksalah ataupun mereka lebih rela untuk kekalkan status suami dan isteri tadi, dan akhirnya maka cinta dan sayang itu kembali bertaut antara suami dan isteri. Jadi di atas dunia, anak bila mana suami isteri kahwin tadi tu, dia nak anak kerana dia nampak kebaikan anak itu di atas dunia. Kita tahulah, yang ni kita tak payah bahas lah, kita semua masing-masing kita tahu, bila kita kahwin ada anak, bahagianya kita bila ada anak, kan? Bahagianya bila ada anak. Dan bila mana kita meninggal, anak itu tetap memberikan kebaikan kepada kita, kerana kata Nabi SAW, anak yang saleh mendoakan untuk ibunya, pahala itu tetap sampai kepada kita. Jadi bila kita dapat anak, maka anak itu bukan hanya kebaikan kita di atas dunia, tapi selepas kita menghabiskan umur atas dunia, kita dah meninggalkan dunia, maka anak itu juga kita harapkan sesuatu daripada dia. Apa dia? Anak mendoakan untuk kita, anak melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan dia. Jadi anak yang baik tadi itu, sepanjang kebaikan yang dilakukan atas dunia sepanjang dia hidup, maka kita sebagai ibu dan ayah yang mentarbiah, yang mendidik anak jadi anak yang saleh dan salihah tadi itu, kita dapat bahagian dia. Anak kita sembahyang, kita mati dah, pahala sampai tak kepada kita? Sampai. Anak kita baca Quran, hasil daripada didikan kita. Kita hantar anak hafal Quran, kita hantar anak mengaji, boleh baca Quran, kita hantar anak faham tentang agama. Jadi rupanya kita lakukan yang demikian adalah kerana kita nampak bila mana kita dah tak ada atas dunia, maka anak ini akan menyalurkan pahala. Dengan kebaikan anak, pahala itu akan sampai kepada kita. Manakala sebaliknya, bila amanah ini tidak dijaga dengan baik, na'udzubillah, bila anak ini tak sembahyang, tidak menutup aurat, tidak menjaga batas-batas agama, bila ibu dan ayah ini meninggal, agak-agak kan, bila anak ni buat salah dan maksiat, tanggung tak ibu dan ayah dengan dosa yang dilakukan oleh anak? Pasti akan tanggung. Dia bukan tanggung dosa anak, tapi ibu dan ayah yang meninggal tadi itu, dia menanggung dosa salahnya kerana tidak menjaga amanah itu dengan baik. Anak tak sembahyang, dosa dia. Tapi kita mak ayah ni dosa juga tak? Dosa. Apa dosa kita? Bukan pasal anak tak solat. Dosa kita sebab tidak mentarbiah anak, tidak menjaga anak ini dengan baik. Kerana dalam Quran Allah sebut, wala taziru waziratun wizra ukhra, seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Kita tak akan tanggung dosa anak. Ibu dan ayah ini berdosa bila anak ni melakukan maksiat, kalau seandainya pendidikan agama itu tidak kita berikan. Tapi kalau kita dah didik anak dah dengan cara yang betul, asuh anak dah dengan cara yang betul, tapi di belakang kita, na'udzubillah, dia buat maksiat, maka itu kita tak tanggung. Sebab apa? Sebab tanggungjawab kita sebagai ibu dan ayah kita dah jalankan dengan baik.
Jadi kita takut, kita bimbang. Alasan kita biar anak tu dah besar, dia pandai-pandailah masa depan dia. Kita takut besok, hari ni mungkin kita lebih jawab begitu. Tapi bagaimana kalau seandainya kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tanya tentang amanah yang Allah bagi, kita tak jaga dengan baik, maka sudah tentu kita tak ada jawapan yang boleh menyelamatkan kita. Baik, anak mewarisi tanda-tanda kesamaan orang tua, termasuk juga ciri-ciri khas baik maupun buruk, tinggi maupun rendah. Dia adalah belahan jantungnya dan potongan dari hatinya. Jadi anak ini, dia memberikan, dia adalah kesan daripada ibu dan ayahnya, sehingga kan pada paras rupa juga. Jadi maknanya anak ni kesan yang terlalu dekat dengan kita, sampai kadang-kadang paras rupa pun sama anak dengan mak ayah dia. Panjang pendek, kalau mak ayah ni jenis kemetot lah anak dia, kebiasaan begitu kan. Bila ayah mak dia jenis handsome lah anak dia. Jadi maknanya anak itu sangat rapat dengan ibu dan ayah. Itu yang pertama beliau nak fahamkan kepada kita. Anak ni dia sangat rapat dengan ibu dan ayah, bukan hanya pasal soal kasih dan sayang, tapi pasal berkaitan dengan fizikalnya juga rapat antara ibu, ayah dan juga anaknya tadi itu. Justru Allah mengharapkan zina dan mewajibkan kahwin demi melindungi nasab, sehingga air tidak bercampur. Anak boleh dikenal siapa ayahnya, dan ayah pun dapat dikenal siapakah anaknya. Jadi yang pertama tadi kita sebutkan bahawa Islam adalah agama nak jaga keturunan. Maka tidak akan berlaku keturunan itu dapat dijaga dengan zina. Jadi bila berlakunya zina, maka perempuan itu mengandung dan melahirkan anak zina, maka keturunan anak itu tidak ada. Maka Islam dia tidak mahu begitu. Islam nak bila anak tu lahir, dia ada keturunan, nasabnya terjaga dengan baik. Dia ada ibu dan ayah dia, dia akan mewarisi daripada ayah dia. Tapi kalau seandainya anak yang lahir ini daripada perbuatan zina, maka sudah tentu terputuslah nasab si anak tadi ini. Jadi dia tidak ada lagi bapa, dia hanya ada ibu yang sah bagi dia. Baik, kemudian dengan perkahwinan, seorang isteri menjadi hak milik khusus suami, dan dia dilarang berkhianat kepada suami atau menyiram tanamannya dengan orang lain. Oleh kerana itu, setiap anak yang dilahirkan dari tempat tidur suami mutlak menjadi anak suaminya itu, tanpa memerlukan pengakuan ataupun pengumuman dari seorang ayah atau pengakuan dari seorang ibu. Sebab setiap anak adalah milik yang seranjang. Begitulah menurut apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang pernah kita bacakan dalam pertemuan kita yang lalu. Baik, ayah tidak boleh mengingkari nasab si anaknya. Jadi kalau seandainya anak itu betul anak dia, maka si ayah walau bencinya dengan anak, maka dia tidak boleh mengingkari nasab si anak tadi itu. Dari sini seorang suami tidak boleh mengingkari anak yang dilahirkan oleh isterinya yang seranjang dengan dia dalam perkahwinan yang sah. Pengingkaran seorang suami terhadap nasab anaknya akan membawa bahaya yang besar dan satu aib yang sangat jelek. Jadi katalah mak dan ayah ni benci dengan anak dia, aku tak mengaku kau sebagai anak. Itu apa ucapan kita itu? Apakah hukum ucapan kita tadi itu haram dan dosa? Sebab apa? Sebab secara tidak langsung kita telah menafikan dia adalah hasil daripada darah daging kita. Kan itu kan darah daging kita sebagai ibu dan ayah. Tapi bila kita menafikan hak anak terhadap ibu dia, maka itu adalah satu perbuatan yang haram dan dosa besar. Baik terhadap isteri maupun terhadap anaknya itu sendiri. Justru maknanya baik isteri itu dia mak tak mengaku anak atau anak tak mengaku mak ayah dia, itu dua-dua adalah satu benda yang haram dan dosa. Justru itu seorang suami tidak boleh mengingkari anaknya kerana satu keraguan atau dugaan atau kerana ada berita yang tidak baik yang mendatang. Adapun apabila seorang isteri mengkhianati suami dia, apabila seorang isteri mengkhianati suami dengan beberapa bukti yang dapat dikumpulkan dan beberapa tanda, yakni qarinah yang tidak dapat ditolak, maka syariat Islam tidak membiarkan seorang ayah harus memelihara seorang anak yang menurut keyakinannya bukan anaknya sendiri,
dan memberikan waris kepada anak yang menurut keyakinannya tidak berhak menerimanya, atau paling tidak anak yang selalu diragukan identitinya sepanjang hidup. Maknanya kalau seorang suami dia dah mula ragu dengan isteri dia dengan bukti-bukti yang dia dapat, dia tengok mungkin yang pertama, contohnya si suami dia tak pernah bersama pun dengan isteri dia, ataupun baru menikah 4 bulan dah beranak. Contohnya kan, dah anak tu dah usianya dah 6 bulan umpamanya, kan? Walhal baru 4 bulan mereka berkahwin. Ataupun si suami tadi tu nampak bahawa isterinya telah melakukan perbuatan yang tak elok, cuma dia tak ada saksi lah. Jadi maka si suami tadi itu ada jalan untuk dia menegakkan kebenaran. Maknanya dia tak perlu untuk jaga benda yang bukan hak dia. Contohnya kalau betul dan pasti anak yang dalam kandungan ataupun yang dilahirkan oleh isteri itu bukan anak dia, maka dia tak perlu pertahankan, sebab dia berkait dengan kesan-kesan perkahwinan ataupun kesan-kesan anak daripada perkahwinan tadi itu. Sebab anak ni kalau betul anak dia, maka bermakna mereka itu kalau katalah anak atau anak perempuan, maka itu adalah anak dia, mana dia boleh bersentuhan, boleh melihat auratnya, boleh melihat rambutnya, kan? Tapi kalau seandainya ternyata itu bukan anak dia, yang lahir itu adalah anak perempuan hasil isterinya telah bersama dengan laki-laki yang lain, maka sudah tentu hukumnya akan jadi jauh berbeza, kan? Maka anak ni tak boleh bersentuhan dengan suaminya tadi itu. Kemudian bila mana ayahnya meninggal, anak tidak boleh mewarisi harta si ayah, begitu juga sebaliknya. Jadi kesan dia sangat besar. Maka bila si suami tadi itu telah meragui tentang isterinya dengan bukti-bukti yang dia ada, maka ada cara bagaimanakah untuk dia menegakkan kebenaran ataupun mendapatkan kepastian. Untuk memecahkan problem ini, masalah sekarang suami bermasalah macam tadi tu. Masalahnya apa dia? Isterinya dia nampak telah melakukan hal yang tak elok, kan, dengan bukti-bukti, dengan gambar apa semua ada lah, cuma dia tak ada saksi contohnya, kan. Cuma dia tahulah, dia nampak depan mata dia, kan, tapi tak ada bukti, tak ada saksi. Jadi untuk memecahkan masalah ini, Islam membuat jalan untuk keluar, yang dalam ilmu fiqh dikenal sebagai nama li'an. Maka barang siapa yakin atau menuduh bahawa isterinya telah membasahi ranjangnya dengan air orang lain, kemudian si isteri itu melahirkan seorang anak padahal tidak ada bukti yang tegas, maka waktu itu suami boleh mengajukan ke pengadilan, yakni bawa kes ni ke mahkamah. Kemudian pengadilan mengadakan mula'anah, yakni sumpah laknat antara dua belah pihak yang penjelasannya sebagaimana yang diterangkan oleh Allah dalam Quran. Okey, sekarang suami dia tengok isterinya telah melakukan perbuatan yang haram, maka yakinlah dia bahawa anak ini bukan anak dia. Sebab bukti-bukti yang dia ada, maksudnya dia yakin bahawa itu bukan anak dia. Dia yakin bahawa isteri telah bersama dengan orang lain. Jadi mahkamah tak boleh terus putuskan hukum kat situ. Tak boleh terus mengatakan, okey, kamu telah berzina wahai wanita, sekian-sekian hukum untuk kamu. Maka anak ni bukan lagi anak kamu. Islam tak boleh, hakim tak boleh buat macam tu. Melainkan perlu melalui satu prosedur. Apa dia? Perlulah melalui satu prosedur yang dinamakan sebagai li'an ataupun mula'anah. Apa nama mula'anah? Sumpah laknat. Sumpah laknat untuk si suami tadi itu menafikan itu anak dia dan mengatakan bahawa isteri telah melakukan perbuatan zina. Kalau tak lakukan yang demikian, maka suami itu kena hukum. Suami menuduh seorang isteri telah melakukan perbuatan zina tanpa dia sumpah, tanpa dia mendatangkan saksi, maka laki-laki itu bersalah. Kalaupun betul tapi hukum atas dunia dia bersalah. Contoh, suami menuduh isterinya telah berzina, tapi memang betul, katalah memang betul isteri telah berzina, cuma si isteri tak mengaku dan suami tak ada saksi yang untuk mengsabitkan dia punya dakwaan tadi itu, untuk menguatkan dakwaan dia. Okey, maka si suami masih boleh
mendakwa isterinya melakukan perbuatan itu dengan sumpah laknat. Tapi kalau seandainya suami pun tak nak, kalau laki-laki ni dia dah lah tak datangkan saksi, kemudian tak nak pula mulaan dah kat situ, maka dia dianggap orang yang bersalah dan dihukumkan mengikut undang-undang Islam. Kalaupun suami kata memang betul aku nampak, ya akhirat nanti cerita lain, akhirat nanti mungkin kamu selamat, tapi atas dunia punya hukum dia melihat pada zahir. Sekarang si laki-laki tadi tu dah tak datangkan saksi, kemudian tak nak ikut prosedur sumpah laknat tadi, maka dia dianggap orang yang bersalah. Maka ada undang-undang yang tersendiri di dalam undang-undang Islam, adalah undang-undang dia. Ini nak ceritanya bahawa si suami tadi itu, bila mana dia nak menuduh isterinya melakukan zina dan nak menafikan itu adalah anak dia, maka dia perlu mendatangkan 4 orang saksi. Kalau tak ada, maka dia perlu melalui satu prosedur yang kita sebutkan tadi, iaitulah sumpah laknat. Maka bagaimana cara sumpah laknat? Allah sebut dalam surah An-Nur, walladzina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fashahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas sadiqin wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin wa yadra'u anha al'adzaba an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal mukadzibin wal khamisata anna ghadaballahu alaiha in kana minas sadiqin. Para suami yang menuduh isterinya padahal mereka tidak mempunyai saksi melainkan dirinya sahaja. Suami dia tengok depan mata dia, tapi dia perlukan saksi. Kan undang-undangnya begitu. Perlu si suami untuk mensabitkan isteri, perlu dia bila mana nak menuduh isteri melakukan zina, maka perlu mendatangkan saksi. Sekarang saksi tak ada, maka kesaksian tiap orang dari mereka ialah 4 kali kesaksian dengan nama Allah bahawa ia termasuk orang-orang yang benar. Jadi dia tak ada saksi, manusia 4 orang tu tak ada, maka dia perlu digantikan dengan persaksian dia dengan sumpah. Jadi sekarang dia perlu mendatangkan 4 orang saksi untuk menguatkan tuduhan dia tadi itu. Kalau tak, maka dia kena hukum. Maka si suami dia nak tuduh isteri dia melakukan zina, dalam masa yang sama nak menafikan itu adalah anak dia, maka dia perlu mendatangkan 4 orang saksi. Kalau tak ada 4 orang saksi, maka dia perlu bersaksi dengan sumpah. Maknanya dia kata, aku bersaksi, aku bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahawa isteriku fulanah binti fulan telah melakukan perbuatan zina. Satu. Kali kedua, sama juga aku bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahawa isteri yang bernama fulanah binti fulan telah melakukan perbuatan zina. Yang ketiga, sama juga aku bersumpah dengan nama Allah bahawa isteriku fulanah binti fulan. Lebih kurang macam itulah dia punya skrip dia, kan? 4 kali persaksian. Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Dan bahawa dan sedang yang kelimanya ialah bahawa laknat Allah atas laknat Allah akan menimpa kepadanya jika dia termasuk orang-orang yang berdosa. Dan yang kelima, keempat tadi dia sumpah tadi. Dia kata, aku bersumpah dengan nama Allah bahawa isteri, dia kata isteriku yang bernama fulanah binti fulan telah melakukan perbuatan zina dan segala bla bla bla. Kemudian habis yang keempat, yang kelima, maka perlu dia kata, maka laknat Allah akan berlaku ke atasku jika aku orang yang berdusta. Itu yang kelima. Ini Allah sebut dalam Quran, ni Allah yang ajar bagaimana cara dia. Bila sesuami itu dia yakin isterinya, sebabnya bila kan suami ni tak puas hati dengan isteri dia, kan, maka dia nak supaya isteri itu diceraikan. Kemudian anak itu tidak lagi mengambil manfaat daripada dia. Bila mana disahkan anak ni bukan anak dia, maka dia perlu melakukan yang demikian, kan? Iaitulah dia perlu bersumpah dengan nama Allah 4 kali, kemudian sumpah laknat yang terakhir pada yang kelima. Kemudian dan dihilangkan dari perempuan itu siksaan dera lantaran dia bersaksi 4 kali kesaksian
dengan nama Allah bahawa dia laki-laki termasuk orang yang berdusta. Jadi si wanita tadi pun perlu lakukan yang demikian. Kalau perempuan itu nak membersihkan nama dia, kalau perempuan itu nak membersihkan namanya daripada tuduhan-tuduhan tadi itu, maka dia juga perlu bersumpah dengan sumpah yang sama. Dia perlu bersumpah dengan sumpah yang sama bahawa dia tidak melakukan perbuatan zina. Dia perlu bersumpah bahawa dia dia perlu bersumpah bahawa dia laki-laki termasuk orang yang berdosa. Dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahawa suaminya itu berbohong. Dia kata dengan nama Allah, aku bersumpah dengan nama Allah bahawa suamiku fulan bin fulan telah berbohong. Yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Dan yang kelima, Allah sebut wal khamisatu anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas sadiqin. Dan yang kelima dia kata laknat Allah ke atasku jikalau seandainya suami aku benar. Jadi si isteri tadi tu dia perlu bersumpah untuk membersihkan nama dia daripada tuduhan zina. Maka dia perlu bersumpah 4 kali dengan nama Allah bahawa suaminya berbohong. Dan yang kelima, maka sumpah laknat. Dia kata bahawa seandainya dia kata laknat Allah berlaku ke atasnya seandainya suami itu tergolong dalam orang-orang yang benar. Itu cara li'an di dalam agama kita. Cara li'an dalam agama kita. Baik, habis satu tajuk. Kemudian tajuk yang seterusnya adalah mengambil anak angkat, apa hukumnya dalam Islam. Mengambil anak angkat, apa hukumnya dalam agama. Kalau seorang ayah sudah tidak boleh, dibolehkan memungkiri nasab anak yang dilahirkan dari tempat tidurnya. Anak ni memang confirm anak dia, pasti anak dia. Islam kata haram, kamu tak boleh menafikan itu anak kamu. Tak boleh menghilangkan binnya. Tak boleh. Maka begitu juga tidak dibenarkan mengambil anak yang bukan berasal dari tulang rusuknya sendiri. Maka tak boleh juga mengambil anak angkat. Maksud tak boleh ambil anak angkat ni, tak boleh menjadikan anak angkat itu seperti anak kandung, meletakkan anak angkat itu bin sama dengan bin dia. Contohnya nama dia Mus'ab, dia dapat anak angkat, katalah dia tak ada anak. Kemudian ada orang kawan dia bagi anak, maka dia pun letak anak tu nama katalah Zaid. Maka dia binkan dengan nama dia, walau itu bukan anak dia, dia membinkan dengan nama dia. Contoh Zaid bin Mus'ab, maka hukumnya adalah haram dan tidak dibolehkan. Itu satu. Seorang laki-laki boleh memilih anak-anak kecil untuk dijadikan anak, kemudian maka si anak tersebut menjadi satu dengan anak-anaknya sendiri, dan satu keluarga, sama-sama senang dan sama-sama susah, mempunyai hak yang sama. Mengangkat seorang anak seperti ini sedikit pun tidak dilarang, walaupun si anak yang diangkat itu jelas-jelas mempunyai ayah dan nasabnya pun sudah dikenal. Contoh, banyak berlakulah bila mana kita dapat anak, katalah kita dah ada anak, kemudian ada anak terbuang contohnya. Saya ada kenalan saya di Negeri Sembilan, dia tak silap saya anak angkat dia dah lebih kurang 9 orang kot. Semua tu dia ambil daripada anak-anak orang yang banyaknya daripada, ada sebahagiannya lah daripada anak zina, ada sebahagian daripada anak ibu dan ayah yang tak nak anak dia bagi kat dia. Ada dia kata pernah sampai orang tinggalkan anak dalam kotak depan rumah dia. Dia ambil dan dijaga, dan hari ini dia buka sekolah di Seremban tak silap. Kenalan saya lah, saya kenal orang tu dan dia pun kenalan saya. Jadi anaknya lebih kurang 9 ke macam tu, lebih kurang lah kan. Dia jaga anak angkat. Jadi dijaga dengan baik, alhamdulillah, dididik dengan macam anak dia sendiri. Macam mana dia ada anak yang dia seorang je, anak dia dengan suami dia seorang je. Tapi yang baki tu lebih kurang 9 ataupun lebih, saya tengok semua tu anak angkat daripada anak yang mak ayah tanah, ada yang asal daripada zina, ada macam-macam lah. Ya, jadi diserahkan kepada dia, dan hari ni dia buka sekolah, dan sekolah dia tu dijaga anak-anak macam tu, kan? Sekolah percuma lah, dijaga anak-anak yang orang tanah, anak yang bagi ibu dan ayah tak ada masa depan, dan ayah mak pun tak nak dah anak ni, maka dijaga anak tu. Kan memang satu amalan yang sangat baiklah.
Tapi mana menjaga anak itu seperti anak kita, sayang kita kat dia macam kita sayang anak kita. Salah ataupun tak? Tak salah. Sayangnya kita terhadap anak-anak angkat, yang kalau kita ambil anak angkat daripada anak yatim ke ataupun siapa-siapa, nak sayang dia macam anak sendiri, maka dia kata itu tak salah. Yang salahnya bila kita kata itu anak kita, meletakkan bin itu bin kita, maka itu salah. Tapi kalau kita kata itu anak angkat ni, hakikatnya dia bukan anak, kan? Dia bukan anak, tetapi dia orang yang kita jaga dia, kita didik dia, maka kita anggap sebagai anak angkat. Dia bukan anak. Dalam bahasa Arab dia tak panggil ibnun. Ibnun tu anak. Yang ni anak dia lahir daripada ibu dan ayah. Tapi kalau anak angkat ni dalam bahasa Arab bukan panggil ibnun, mana dia orang luar. Dia orang asing, cuma kita jaganya daripada kecil, dan sayang kita berikan kepadanya sama seperti sayang kita kepada anak-anak itu tidak salah hukumnya dalam agama kita. Kemudian, mana selagi mana kita kekalkan nasab dia, kita tak mencampur adukkan nasab kita dengan nasab dia. Islam datang sedang masalah pengangkatan anak ini tersebar luas di masyarakat Arab, sehingga Nabi SAW sendiri mengangkat seorang anak, iaitu Zaid bin Harisah sejak zaman jahiliah. Jadi Nabi kan ada seorang anak angkat. Siapa anak angkat Nabi? Namanya adalah Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ni adalah seorang, asalnya adalah anak daripada hamba. Kemudian dia dibebaskan dan diberikan akhirnya kepada Nabi SAW. Baik. Zaid bin Harisah ni waktu itu seorang anak muda yang ditawan sejak kecil dalam salah satu penyerbuan jahiliah, yang kemudian dibeli oleh Hakim bin Hizam untuk diberikan bibinya yang bernama Khadijah, dan selanjutnya diberikan oleh Khadijah kepada Nabi SAW sesudah beliau kahwin dengan dia. Jadi kan masakan perang dulu, dia ada tawanan-tawanan. Dia tawan, maka termasuklah yang ditawan masa itu adalah Zaid bin Harisah. Dia jadi tawanan, dia jadi hamba lah. Dia beli tawanan, maka dia boleh jadi hamba. Maka sekarang ni tak adalah, sistem hamba tu tak ada. Jadi hamba itu, Zaid itu diberikan kepada Nabi SAW. Baik, kemudian setelah ayah dan pakciknya mengetahui tempatnya, kemudian mereka minta kepada Nabi, tetapi oleh Nabi disuruh memilih. Namun Zaid lebih senang memilih Nabi SAW sebagai ayah daripada ayah dan pakciknya sendiri. Jadi anaknya itu Zaid bin Harisah diberi pilih sama ada kan, bila dia dah dibebaskan, maka dia diberi pilihan sama ada dia nak kembali kepada keluarga, kepada ayah dia, kepada pakcik dia, atau kepada Nabi SAW. Maka Zaid bin Harisah dia lebih suka nak jadi anak Nabi. Dia lebih suka nak duduk dengan Nabi SAW. Lantas oleh Nabi dimerdekakan dan diangkatnya sebagai anaknya sendiri dan disaksikan oleh banyak orang. Sejak itu Zaid dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad, dan dia termasuk pertama kali bekas hamba yang memeluk agama Islam. Jadi pada peringkat awal Zaid bin Harisah bila mana diberikan kepada Nabi SAW, bila Nabi jadikan dia sebagai anak angkat, maka nama Zaid bin Harisah jadi nama Zaid bin Muhammad. Itu awal-awal sebelum datangnya hukum membubarkan undang-undang itu. Mana sebelum Islam, di zaman jahiliah, anak angkat ini dia letakkan seperti anak kandung. Maksudnya, bila mana ayah ni meninggal, maka anak kandung dapat warisan dan anak angkat juga ambil bahagian. Sama-sama. Bila dah jadi anak angkat ni, dia sama macam anak kandung. Jadi anak kandung dapat harta pusaka, anak angkat pun dapat harta pusaka. Dan kalau anak angkat kita tu adalah laki-laki, bagi orang perempuan, maka tu macam anak kandung lah. Dia boleh bersalaman, boleh melihat rambutnya kan, kalau anak angkat itu adalah laki-laki. Begitu juga kalau dia adalah perempuan. Di zaman jahiliah, maka si suami boleh bersalaman dengan anak angkatnya yang wanita tadi itu. Dan kalau seandainya anak angkatnya dah besar, kemudian berkahwin, katalah anak angkat tu laki-laki, dah besar, dah kahwin, kemudian anak-anak kepada anak angkatnya tadi tu dianggap sebagai cucu dia, macam cucu kandung. Maksudnya tak boleh boleh bersalaman dan sebagainya. Dan bila mana bercerai antara suami dan isteri angkat tadi, maksudnya kita ada anak angkat laki-laki,
Kemudian bila dia dah besar dia kahwin. 3, 4, 15 tahun dia cerai dengan isteri dia. Isterinya itu tetap dianggap sebagai menantu angkat, macam menantu sendiri. Maksudnya dia tak boleh kahwin. Dia tak boleh kahwin. Sebab apa tak boleh kahwin? Sebab tu menantu mana boleh ibu dan ayah ataupun boleh kita menikah dengan, walaupun dia dah diceraikan oleh suami dia iaitu anak kita, maka dia tetap menantu, kita tak boleh kahwin dengan dia, kan? Jadi begitulah yang diamalkan oleh masyarakat Arab. Anak angkat pun macam tu. Jadi anak angkat punya isteri, bekas isteri anak angkat tadi itu, maka si suami ataupun ayah angkat tak boleh kahwin dengan dia. Jadi itu undang-undang di zaman jahiliah macam tu. Maka Islam datang memperbetulkan undang-undang kekeluargaan, bukan macam tu sebenarnya. Baik. Kemudian Islam berpendapat secara baik bahawa pengangkatan anak adalah satu pemalsuan terhadap realiti. Jadi bila mana kita dah ambil anak angkat, bukan anak angkat yang kita amalkan hari inilah. Maksud anak angkat yang kita bacakan ni adalah anak angkat yang memang betul-betul macam anak kandung diletakkan. Maksudnya anak angkat tu dibandkan dengan nama dia. Anak angkat tu macam anak kandung, boleh ambil harta pusaka. Anak angkat tu dia boleh bersalaman dengan mak dan ayah, macam tu. Jadi dia kata ini adalah pemalsuan terhadap realiti, suatu pemalsuan yang menjadikan seorang terasing dari lingkungan kekeluargaan. Dia dapat bergaul bebas dengan perempuan keluarga baru itu dengan dalih sebagai mahram, padahal hakikatnya mereka itu sama sekali orang asing. Dianggap ada satu keluarga ni, dia ambil anak angkat. Dia ambil anak angkat, silapnya dia tak jadikan anak susu. Kalau anak susu okey lagi lah, kan? Bila jadi anak-anak susu, maka dia jadi macam anak sendiri, kan? Maksudnya boleh bersalaman, boleh bersentuhan, tak boleh menikah dan sebagainya. Tapi apa yang berlaku bila mana anak dia ambil, katalah sepasang suami isteri ni dia tak dapat anak. Jadi bila tak dapat anak, dia ambil anak angkat. Anak tu masih kecil lah, masih bayi. Kemudian dijaga sampailah anak tu dah besar. Besar dah, anak tu dah gadis dah besar dah. Jadi timbullah masalah. Masalahnya apa dia? Bila anak ni dah besar, anak ni bila suami ni tak dapat anak, tak pernah ada anak, bila dapat anak, dia dapat anak perempuan pula, anak angkat ni, memang sayang betul lah dengan anak angkat dia. Memang sayang betul, memang rapat betul. Tapi bila anak ni dah besar, dah balik dah segala macam, maka timbul isu macam mana kedudukan anak dia. Sebab silapnya bila mana anak yang diambil itu tidak disusukan oleh isteri dia. Dan kalau dia jadikan anak susu, okey, selesailah masalah. Tapi sekarang masih, maknanya kita tak jumpalah hukum mengatakan anak angkat boleh bersalaman dengan ayah dia. Jadi sekarang terpaksa anak angkat dia yang dijaga daripada kecil sampailah ke besar, di rumah bila ada ayah angkat dia terpaksa bagi tudung. Anak yang kesian kat budak ni lah, kan, pasal dia masa dia ambil tu, masa tu dia kecil, dia tak tahu. Masa bayi kan dia ambil masa bayi. Tapi bila dah besar dia tengok berbeza dia dengan kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia balik sekolah salam cium ayah, tapi dia tak boleh buat begitu, kan? Di rumah pun dulu dia main dengan ayah dia, melompat apa segala macam. Sekarang dia tak boleh dah macam tu. Jadi oleh sebab itu kita, maknanya bila nak lakukan sesuatu, tanyakan kepada orang-orang yang berautoriti supaya akan datang tidak menimbulkan masalah. Jadi dalam hal ini kita nampak kesianlah kepada anak itu, kan? Bila anak yang dibesarkan dalam keluarga ini daripada kecil, yang dia dah anggap mak angkat dia sebagai mak dia, ayah angkat dia sebagai ayah dia, tapi bila semakin besar dia terpaksa semakin dijarakkan dengan ayah dia, kan? Kena pakai tudung, tak boleh lagi dah bersalam-salaman apa segala macam. Ini yang berlaku bila mana kita tak ambil berat tentang anak angkat, kan? Jadi anak angkat kita kena faham dia bukan anak kita, dia adalah orang lain. Maka kalau kita nak lebih rapat, maka anak itu perlu jadikan anak susu. Maka si ibu ni boleh saja disuntik hormon, keluar susu dan menyusukan anak, cukup jadi anak susuan, maka bereslah masalah tu. Tapi bila mana mungkin dia terlepas pandang bab tersebut, maka akhir menimbulkan masalah yang ke depan itu. Baik.
Jadi dia dapat bergaul bebas dengan perempuan keluarga baru itu dengan dalih kalau contoh anak angkat tu laki-laki. Jadi mereka akhir bergaul bebas dengan adik-beradik angkat. Dia katalah suami sini ada 2 orang anak laki-laki. Kemudian suami isteri tadi ambil seorang anak angkat perempuan pula. Jadi mereka anggap mereka dah rasa macam anak kandung, maka mereka pun bergaul sekali, walhal itu adalah satu perbuatan yang haram. Maka ini yang dikatakan bahawa pemalsuan identiti tadi itu. Anak angkat ini dapat menerima waris dan mendinding keluarga dekat asli yang mesti berhak menerimanya. Jadi ini di zaman jahiliah dulu sebelum kedatangan Islam, maka anak angkat pun dapat harta warisan. Oleh kerana itu tidak sedikit keluarga yang sebenarnya merasa dengki terhadap orang baru yang bukan dari kalangan mereka. Jadi itu kesan buruk dia. Bila mana anak angkat dijadikan seperti anak kandung dan boleh mengambil harta pusaka dan sebagainya, maka akan datangkan rasa yang tidak enak daripada anak-anak kandung itu. Tambah pula kalau anak angkat tu lebih disayangi daripada anak-anak kandung, itu akan mendatangkan masalah. Baik, kemudian kedengkian ini banyak sekali membangkitkan hal-hal yang tidak baik, dapat menyalakan api fitnah dan memutuskan kekeluargaan dan juga dapat memutuskan famili dan kekeluargaan. Justru itu Al-Quran menghapus aturan jahiliah ini dan diharamkan untuk selama-lamanya serta dihapuskan seluruh pengaruh-pengaruhnya. Jadi ini yang diamalkan oleh jahiliyah. Nabi SAW melakukan hal yang sama dan akhirnya, dan dipendekkan ceritalah 2-3 seminit yang terakhir. Akhir sekali Allah Subhanahu Wa Taala, kita ringkaskan ceritanya. Akhir sekali Allah Subhanahu Wa Taala nak menghapuskan undang-undang jahiliah ni dengan cara Allah perintahkan Nabi berkahwin dengan bekas isteri Zaid bin Harisah. Okey, boleh kita lagi seminit boleh? Baik. Katalah Zaid bin Harisah ni kan anak angkat Nabi. Kemudian dikahwin dengan Zainab binti Jahshin. Jadi Zainab ini akhir sekali Zaid pun selalu bagi tahu ke Rasulullah, kata dia dah tak serasi dah antara suami dan isteri. Akhirnya dipendekkan cerita, Zaid ceraikan Zainab. Maka Allah perintahkan Nabi SAW untuk berkahwin dengan Zainab binti Jahshin. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, perintah Allah yang sangat berat, antara yang paling berat bila mana Allah perintahkan Nabi kahwin dengan Zainab. Sebab tak pernah orang buat masa itu. Kerana orang menganggap anak angkat ni macam anak kandung, isteri anak angkat macam menantu. Jadi bila diceraikan oleh anak angkat, maka dia macam menantu kita, walaupun bekas isteri tapi bekas isteri kepada anak angkat, tapi tetap menantu kita. Dia tak ada bekas menantu, kan? Jadi tak ada masyarakat mengamalkan ayah berkahwin dengan bekas isteri kepada anak angkat. Jadi kalau Nabi buat mesti akan difitnah. Maka Nabi berat nak menerima perintah itu, tapi Nabi buat juga akhirnya. Apa tujuan Allah minta buat macam tu? Supaya Nabi memulakan satu undang-undang baru yang lebih baik untuk manusia. Yang sebelum ni mereka menganggap isteri mereka menganggap anak angkat ni macam anak kandung, sampaikan bekas isteri pun tak boleh dikahwini oleh laki-laki itu. Maka Nabi datang, Nabi mengamalkan satu perintah Allah, kahwin dengan bekas isteri Zaid bin Harisah, nak bagi tahu bahawa bekas isteri anak angkat ni bukan menantu, dan anak angkat itu juga bukan anak kandung. Mereka itu adalah orang asing daripada kita. Jadi maknanya beratnya tugas Nabi ni nak buat begitu. Jadi memang pada peringkat awal Nabi ni difitnah dan segala macam, tapi oleh kerana ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi lakukan dan undang-undang itu berterusan sampailah kepada kita hari ini. Jadi Nabi yang memulakan. Dan dengan cara Nabi kahwin dengan Zainab binti Jahshin. Mana ada orang anggap Nabi ni macam tak betul, kahwin dengan menantu sendiri pula, kahwin dengan bekas menantu sendiri pula. Tapi kerana nak membetulkan adat dan ia mendatangkan kebaikan kepada umat seluruhnya, maka Nabi jalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lama kelamaan barulah kita nampak, oh betul rupanya apa yang dilakukan oleh Nabi, bahawa anak angkat itu tidak selayaknya diletakkan sama kedudukan dengan anak kandung. Wallahu taala alam bisawab. Itulah yang dapat kita kongsikan sedikit berkaitan undang-undang antara ibu dan ayah dan juga anak.
Mudah-mudahan menambah ilmu dan mudah-mudahan mendatangkan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi